1 Tawari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 43. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Itream dari Eglah istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan dan Salomo, 4 orang dari Batshua binti Amiel. Lalu Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam, anak orang ini ialah Abia, anak orang ini ialah Asa, anak orang ini ialah Yosafat, anak orang ini ialah Yoram, anak orang ini ialah Ahazia, anak orang ini ialah Yoas, anak orang ini ialah Amazia, anak orang ini ialah Azaria, anak orang ini ialah Yotam, anak orang ini ialah Ahaz, anak orang ini ialah Hizkia, anak orang ini ialah Manasye, anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel anaknya, lalu Malkiram, Pedaya, Shenasar, Yekamia, Hosama, dan Nedabia. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hanania. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusab Hesed, 5 orang. Anak-anak Hanania ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan, anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekania. Anak-anak Sekania ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Baria, Nearia, dan Safar, 6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elionai, Hiskia, dan Azrikam, 3 orang. Anak-anak Elionai ialah Hodawiyah, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Shobal. Reaya, anak Shobal, memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Israel, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hazelel Poni. Lalu Penuel, bapak Gedor, dan Ezer, bapak Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapak Betlehem. Asyur, bapak Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Zered, Yezohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anub, Hazobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan dari para saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub, saudara Suha, memperanakan Mehir, dialah ayah Eston, dan Eston memperanakan Bet Rafa, Pasea, dan Tehina. Bapak Ir Nahas, itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya, dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra.
seraya memperanakan Yoab, bapak lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tirea, dan Asareel. Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Isbah, bapak Estemoa. Istri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapak Gedor, dan Heber, bapak Soko, dan Yekutiel, bapak Sanoa. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Isai ialah Zohed dan Ben Zohed. Keturunan Sela anak Yehuda ialah bapak Lekah dan Lada, bapak Maresa dan kaum-kaum bapak pengusaha kain lenan halus di Bet Ashebea. Lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum, anak orang ini ialah Mibsam, anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel anaknya, anak orang ini ialah Zakur, anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Bersheba, Molada, Hazar, Sual, Bilha, Ezem, Tolad, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamlek, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yosibia bin Seraya bin Asiel, Elioenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka, dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Perlaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Isel. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri, lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayat 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu,
dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat 22. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliput kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku."